Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Ajit Puan Ajit ke Encik Ajit Boleh 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 respon? Saya takut saya salah panggil Puan Ajit ke Encik Ajit Selamat datang juga buat Puan Has Zelina Puan Has Zelina Lin. Selamat datang juga buat Cik saya rasa Cik kot Cik Ajit Cik Ajit Manan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang buat Cik Puan Puan Aiman Akila. Okey. Dan share. Oh, terima kasih banyak-banyak. Cepat dan share. Terima kasih. Okey, kita baru ada berapa orang? 4 orang Selamat datang Puan Hazlina. Selamat datang Cik Ajit Manan. Selamat datang juga buat Puan Aiman Akila Alhamdulillah. So alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu 18 Julai 2020 bersamaan 26 Zulkaidah. 1441 Hijrah. Lagi beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan baru Zulhijjah insya-Allah. So alhamdulillah kita bertemu pagi ni pada pertemuan kita yang ke-76. Insya-Allah kita akan menyambung bacaan di muka surat 63. Tilawah menggunakan buku tilawah tahap 3 insya-Allah. Okey. Sebelum kita bermula lebih lanjut, sebelum kita memulakan perbincangan dan juga bacaan kita pada pagi Sabtu ni, seperti mana biasa, Puan Aiman dah share dah bantu saya. Okey. Puan Aiman dah bantu saya. Saya mohon bantuan, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Yang pertama sekali, bantu saya untuk klik button like ataupun klik button love. Okey. Yang pertama. Yang keduanya, klik button share. Okey, kita pakai klik button share. Share di Facebook. Share sebenarnya kita, setahu saya lah, tak ada limit. Kita boleh share seberapa banyak yang kita nak share. Share di Facebook group kita sendiri. Ataupun share di Facebook kita sendiri. Kita punya personal Facebook. Di wall personal Facebook kita sendiri. Juga boleh share di Facebook group yang kita sertai, yang kita dah join kan. Audio dan video okey. Terima kasih Cik Kamu Zaman. Saya pun lupa nak tanya tadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Audio dan video okey Cik Kamu Zaman dari Melaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Nur Hayati Muhammad. Okey, Puan Nur Hayati. Tak ramai lagi pagi ni. Saya tengok gambar mata kat atas tu baru ada 6 orang. Okey. So, bantu saya untuk klik button share banyak-banyak supaya kita boleh war-warkan, hebah-hebahkan majlis ilmu dalam sesi FB Live kita pada pagi ni, supaya lebih ramai lagi muslimin, muslimat yang tengah online di media pula, di media sosial, di Facebook, boleh turut serta belajar bersama-sama dengan kita pagi ni dan boleh mendapat manfaat bersama-sama dengan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita share tadi ada ganjarannya di sisi Allah Taala kan. Sebab kita mengajak, memperlawa kan, memviralkan, menghebahkan kebaikan majlis ilmu. Okey. Okey. So insya-Allah hari ni seperti mana yang kita dah nyatakan semalam, saya dah sebutkan semalam, insya-Allah hari ni kita akan memulakan perbincangan topik baru untuk buku ni lah. Mungkin saya yakin sebahagian besar ataupun mungkin kesemua daripada kita sudah pun tahu. So bagi yang dah tahu, kita anggaplah ni sebagai satu ulang kaji lah ulang kaji ataupun latihan pengukuhan. Hari ni semalam kita dah baca bacaan Hamzah Wassal semalam. Okey. So hari ni insya-Allah kita akan sama-sama tengok, bincang dan sama-sama membaca
kaedah bacaan ketika wakaf. Macam yang saya nyatakan semalam, ada beberapa senario, beberapa keadaan dan juga ada beberapa bentuk bacaan ketika wakaf bergantung pada senario ataupun keadaan sesuatu kalimah ayat dalam bacaan kita itu. Okey. So insya-Allah, yang pertama kita akan sambung bacaan di muka surat 63, tilawah, menggunakan buku tilawah tahap 3 pada pertemuan kita yang ke-76 insya-Allah. So hari ni, pagi ni kita akan mulakan bacaan dengan kaedah bacaan wakaf yang pertama. Okey, dengan kaedah bacaan wakaf yang pertama, kalau kita boleh rujuk contoh yang tertulis kat depan ni, tulisan merah ni, Rasulan. Okey, Rasulan. Okey. So apabila kita wakaf ataupun kita memberhentikan bacaan ataupun kita wakaf pada huruf yang berbaris dua atas. Apa sahaja huruf, sebarang huruf yang berbaris dua atas diikuti dengan alif. Contoh, sebagaimana dalam contoh ni, apa sahaja huruf, sebarang huruf yang berbaris dua atas sahaja dan diikuti dengan alif, maka ketika wakaf ataupun ketika memberhentikan bacaan, kita akan membacanya dengan baris satu. Disebabkan oleh ada alif selepasnya, maka kita akan membacanya dengan bacaan dua harakat. Rasulah. Ditulis begini, dibaca begini hanya ketika wakaf ataupun hanya ketika kita memilih untuk memberhentikan bacaan. Bila kita berhenti, dibaca begini walaupun ditulis begini. Okay, jelas Rasulan, Rasulah. Dua harakat. Cuba kita nak kena hati-hati. Biasanya banyak kesalahan yang berlaku ialah dalam kes yang ini, dalam senario yang ini, dalam situasi begini, banyak kesalahan yang berlaku ialah apabila kita wakaf dengan baris satu dah betul, cuma kadar dua harakatnya tidak mencukupi sama sekali. So ramai yang wakaf begini, Rasulah, Rasulah. Dan kebanyakan daripada orang kita, bukan kita kat sini kita tempat lain, kebanyakan daripada orang-orang kita, khususnya yang bertaraki dan bermusyafahah dengan saya, kesalahan yang biasa berlaku dalam kaedah bacaan wakaf yang pertama ini ialah memberhentikan dengan baris satu dah betul, tapi dengan kadar harakatnya yang tidak cukup. Dia mesti dibaca dengan kadar mat dua harakat. Rasulah, Rasulah. Tak nak baca dengan Rasulah, Rasulah. Ramai yang membaca macam tu. Ramai yang membaca dan macam tu dan menyangka bacaannya betul. Sebenarnya salah dari segi kadar harakat yang tidak mencukupi. Okey, jelas so pastikan Rasulah. Bagi dia masa sikit bunyi la, dua harakat tu. Okey, sebab ni kesalahan yang terlalu, saya boleh katakan terlalu banyak berlaku. Okey, terlalu banyak berlaku dalam bacaan ketika wakaf. Sebab bacaan panjang ini ataupun bacaan mat ni dibaca panjang hanya ketika wakaf sahaja. Sebab huruf asalnya berbaris dua atas lan. Ketika wakaf dia bertukar menjadi baris satu dan dibaca dengan dua harakat. Sebab itu hukum ini dinamakan mat iwad. Ain waw dha. Ain waw dha. Kalau nak ejak umumi I W A D H I W A D H iwad. Kalau ikut tulisan Arab, ain waw dha, iwad. Mat iwad. Mat yang berlaku hanya ketika kita wakaf ataupun hanya ketika kita memberhentikan bacaan. Kalau kita tak nak berhenti, tak nak wakaf, nak terus bacaan, kita akan baca dia dengan baris dua tanpa panjang. Rasulan ala. Contohlah. Kalau perkataan selepasnya ala. Rasulan ala. Contoh. Tapi kalau kita memilih untuk wakaf, maka kita akan baca dia dengan baris satu berserta dengan kadar bacaan panjang dua harakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Nur Najwa binti Kamil Zaman. Bertemu lagi kita pagi ni Okey, so boleh So, ini adalah dinamakan hukum man iwad, iaitu hukum bacaan panjang dua harakat yang hanya berlaku ketika wakaf ataupun ketika berhenti sahaja. Bila kita pilih untuk tak nak berhenti, bila kita pilih untuk mewasalkan bacaan, untuk menyambung bacaan dengan huruf ataupun perkataan selepasnya, maka kita tidak boleh sama sekali membacanya dengan kadar panjang dua harakat, tetapi kita akan membacanya dengan baris dua yang asal. Okey, jelas Okey, insya-Allah kita sama-sama membaca bacaan untuk kaedah wakaf yang pertama. Dibaca dua harakat hanya ketika wakaf sahaja. Dibaca dua harakat dengan baris satu hanya ketika wakaf sahaja. Okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom sama-sama kita baca. Azaban alima.
Okey. Ma. Tak nak baca dengan alima. Alima. Ramai yang membaca sedemikian. Okey, yang pertama. Yang keduanya, dan ramai pula yang menyangka bacaannya betul. Betul dari segi barisnya, tapi salah dari segi harakatnya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Amran. Selamat datang. Waalaikumsalam juga Kak Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak. Ni sahabat kita dari Tuan Amran dari Bandar Baru Bangi je. Ni jiran saya ni dekat, tak adalah jiran. Dekat lah Kak Sakinah dari Kuala Terengganu. Alhamdulillah, selamat datang. Okey, boleh So, mat iwaq, mat yang berlaku hanya ketika waqaf sahaja. Okey, seterusnya. Sami'an alima. Okey, seterusnya. Aliman hakima. Jaga dua harakat di hujung Dibaca dengan baris satu, dua harakat, jaga kadar harakat. Sebab nampak simple. Sebenarnya nampak simple, tapi sebenarnya ramai. Terlalu ramai. Ni bukan cerita kadang-kadang, jarang-jarang. Saya jumpa ramai-ramai. Kalau kata kadang-kadang ataupun jarang-jarang, tak risau sangat. Masalahnya, isunya ialah terlalu ramai yang membacanya dengan kadar yang tidak mencukupi dua harakat. Hakimah. Guru saya kata, kenapa terkejut berhenti handbrake, tarik handbrake tu? Kalau guru saya cakap macam tu kan. Dia kata tak cukup harakat, kenapa berhenti terperanjat? Hakimah. Hakimah. Lajakkan. Ma. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Mahyub. Alhamdulillah. Kita baru je start Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Falhamilati wiqra. Nampak Ra. Tak nak ra. Wiqra. Wiqra. Bunyi macam betul. Harakatnya tak cukup dua. Lajakkan wiqra. Okey. Bacaan waqaf yang hanya berlaku ketika waqaf sahaja. Okey. Okey, seterusnya. Faljariyati yusra. Okey, seterusnya. Fassabiqati sabqa. Seterusnya. Wannazi'ati gharqa. Okey, seterusnya. Wannashitati nashta. Seterusnya. Wannashirati nashra. Jaga nun sabdu dengung. Tekan pada nun. Tekan pada nun, tekan pada huruf nun, makhraj nun berserta dengan dengung dengan kadar dua harakat ataupun lebih. Ataupun lebih. Sebenarnya kalau kita nak betul-betul sukat, sebenarnya dia lebih dua harakat. Sebenarnya lebih dua harakat. Sebenar-benarnya lah. Okey. Okey, kita ke bahagian yang kedua, masih lagi dalam muka surat 63. Okey. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ni'mal. Nun bagi bawah, ain mati. Ni dulu bunyikan ni'mal. Sebab saya sebut, sebab ramai saya dengarkan bacaan dibaca dengan ni'mal. Tak nak baca ni'mal. Nun bagi bawah dibaca dengan ni, ain mati. Ni'mal. Ni saya terpaksa sebut kesalahan-kesalahan yang biasa, yang kerap kali, yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang Melayu kita lah, lidah Melayu kita, khususnya yang pernah bertalaki dan bermusyafahah dengan saya. So saya kutip kumpul pengalaman tu, saya kongsikan. Supaya apa? Supaya kita boleh menghindari daripada kita mengulangi kesilapan yang sama. Sebab apa kita mudah cenderung untuk melakukan kesilapan yang sama? Sebab kita punya lidah, kita lidah Melayu lah, slang Melayu kan. So ni'mal. Nikmat kan. Ni'mal. Tak nak baca dengan ni'mal. Ni'mal. Okey? Sekali lagi kita ulang. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Seterusnya. Falam nughadir minhum ahada. Seterusnya. Fayakuna ma'ahu nadhira. Seterusnya. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Seterusnya. Fala yastati'una sabila. Okey. Fala yasta. Ni hati-hati sebab
huruf yang berikutnya tu huruf ta. Huruf ta ni huruf tebal huruf yang dibaca dengan tebal. Seringkali dibaca ta. Dia punya aura ta tebal tu dia dah terbawa kepada huruf sebelum dia. Ini kesalahan yang juga sering kali berlaku. So saya sebut jaga sin dan ta dibaca nipis. Yasta. Ta tu baru tebal. Sering kali dibaca yostati. Nak terbawa-bawa. Dia punya pembawakan ta tebal tu terbawa pada huruf ta dan sin sebelum dia. So hati-hati. Sin dan ta bersifat nipis. Yasta. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. Okey, seterusnya. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Okey. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Seterusnya. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. Okey. Fakuli washrabi wa qarri aina. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita ke muka surat 64. Kaedah bacaan waqaf yang sama, masih lagi yang sama. Kaedah waqaf yang sama bacaan So kita akan baca. Ini masih lagi kaedah bacaan waqaf yang pertama tadi. Iaitu apabila kita wakaf pada huruf yang apa sahaja huruf yang berbaris dua atas diikuti dengan alif. So kita akan baca dia dengan baris 1 2 harakat. Okey, sama kita baca lagi. Masih lagi dalam topik yang sama. Kaedah wakaf yang pertama wa kafa billahi hasiba fa atba'a sababa wa addahum adda wa ja'alani nabiyya. Seterusnya. Faqalu salama au amdiya hukuba wahjurni maliya wa ahsanu nadiyya wa kana amruhu furuta وازدادوا تسعا ولم تك شيئا فيكون معه نذيرا ويوم يبعث حيا. Okey, alhamdulillah. Kita ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat yang sama muka surat 64. Masih dalam kaedah bacaan waqaf yang pertama La yasma'una fiha lagwan illa salama. Sekali lagi La yasma'una fiha lagwan illa salama. Seterusnya. Fala ta'khudhu minhu syai'a wala yabkhas minhu syai'a. Seterusnya. Bi'sa lidh-dhalimina badala li'aqraba min hadha rasyada. Seterusnya. Faftah baini wa bainahum fatha. Seterusnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Okey, seterusnya. Fala tamlikuna li minallahi syai'a. Okey, seterusnya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Okey, alhamdulillah. Kita ke muka surat berikutnya, muka surat 65. Dengan kaedah bacaan waqaf yang kedua. Apabila kita waqaf pada huruf yang berbaris dua atas. Apabila kita memberhentikan bacaan ataupun kita waqaf pada apa sahaja huruf. Pada sebarang huruf yang berbaris dua atas. Okey. Yang berbaris dua atas diikuti dengan huruf ya. Yang tiada tanda. Tiada baris. Okey. Apabila kita waqaf pada sebarang huruf. Apabila kita memberhentikan bacaan pada apa sahaja huruf yang berbaris dua atas sahaja.
diikuti dengan huruf ya yang tidak bertanda, maka kita akan membacanya dengan kaedah ataupun bacaan begini ketika waqaf. Dibaca 2 harakat hanya ketika waqaf sahaja. Walaupun bacaan asalnya kita baca dengan wahudan, bacaan asal ataupun bacaan ketika wasal. Okey, wahudan. Okey, bila waqaf dibaca dengan wahuda. Okey, boleh? Wahuda. Dibaca begini, ditulis begini, dibaca begini hanya ketika waqaf ataupun hanya ketika kita memberhentikan bacaan sahaja. Kalau kita tak nak berhenti, kita nak sambung ataupun nak dibaca wasal, nak meneruskan bacaan dengan perkataan ataupun ayat selepasnya, maka kita akan kembali membacanya dengan baris 2 lah, wahudan. Okey, so ini untuk kaedah bacaan ketika waqaf yang kedua. Kaedah yang kedua, bacaan ketika waqaf. Okey, sama-sama kita baca. Musalla. 2 harakat dibaca 2 harakat ketika waqaf, hanya ketika waqaf sahaja. Musalla. Okey, ada yang membacanya musallai. Dia baca macam tu. Ni bukan ya sakinah. Okey. Ni bukan ya sakinah. Dia panggil alif maksurah. Bacaan alif maksurah pada huruf ya tu. Okey. Musalla, musaffa, musamma, wala huda, hadza huda, la ala huda, qul huwa adha, makanan suwa, illa fi qura. Okey, boleh. Seterusnya kita ke bahagian sebelah bawah, bahagian yang kedua. Masih dalam muka surat yang sama. Okey, untuk kaedah bacaan waqaf yang kedua. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Okey. Selamat datang Cik Kamarul. KZS token Kamarul. Okey, selamat datang. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Nurhayati. Jelas Puan okey, insya-Allah. Saya yakin, saya cukup berkeyakinan bahawa kesemua daripada kita yang menonton pagi ni, saya yakin dah pun sebermaklum, dah pun arif, dah pun pakar dah pun untuk kaedah bacaan ketika waqaf. So kita anggap ini sebagai satu pengulangan ulang kaji, latih to be, insya-Allah. Okey, ni untuk kaedah bacaan ketika waqaf yang kedua. Au kanu ghuzza. Okey, seterusnya. Waja'alnahu huda. Jaga, ingat, hati. Dua benda yang kita nak kena berikan perhatian, nak kena hati-hati. Yang pertama, asalnya baris 2 kita baca dengan baris 1, tu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua ialah wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Iaitu kesalahan yang biasa banyak berlaku. Yang 1 harakat tu jarang. Itu memang betul-betul jarang saya temui yang waqaf dengan baris 2. Ada, tapi sangat-sangat jarang. Tapi yang waqaf dengan kadar tak cukup 2 harakat itu terlalu ramai. Huda. Waja'alnahu huda. Huda. Rasa betul. Bunyi macam betul. Tapi masih lagi salah kerana kekurangan harakat. Harakatnya tak cukup. Okey. Waja'alnahu huda. Rajatkan 2 harakat. Wazidnahum huda. Yawma la yughni maula. Qalu sami'na fata. Mi bawah mi. Sami'na. Ini pun hati-hati. Biasa juga dibaca oleh orang kita, orang Melayu, kita kata lidah Melayu, slang Melayu. Sami'na. Tak nak sami'. Mi bawah-bawah mi. Mi ain mati. Mi'na. Bukannya me'na. Hati-hati. Qalu sami'na fata. Wa huwa alaihim ama. Bil wadil muqaddasi tuwa. Au ajidu ala nari huda. Okey. Okey, seterusnya surat 66. Okey.
Betul 63. Okey, muka surat 66. Okey, kita akan tengok kaedah bacaan wakaf yang ke berapa dah? Yang ketiga Okey, ini untuk senario yang ketiga. Okey, keadaan yang ketiga. Untuk kaedah bacaan wakaf yang ketiga. Apabila kita wakaf pada perkataan contoh ya'maluna. Okey, kita berhenti pada apa sahaja huruf yang berbaris satu atas, satu bawah, satu depan. Fathah, kasrah ataupun dhammah. Okey, ataupun kita wakaf pada huruf yang berbaris dua bawah, nin, ataupun yang berbaris dua hadapan, nun. Ada 5 senario. Okey, saya ulang Apabila kita wakaf pada sebarang huruf ataupun apabila kita wakaf pada apa sahaja huruf yang berbaris atas, fathah, berbaris bawah, kasrah, ni, ataupun berbaris hadapan, nu, dhammah, ataupun huruf yang terakhir tu berbaris dua bawah, nin, ataupun yang berbaris dua hadapan, nun, maka ketika wakaf huruf yang terakhir dibaca dengan baris sukun, dibaca dengan baris mati. Itu yang pertama. Baris huruf yang terakhir dimatikan, dibaca dengan baris mati. Yang pertama. Yang kedua, huruf yang last sekali dibaca dengan baris mati, huruf second last. Huruf second last. Dalam contoh ni adalah huruf waw. Sekiranya huruf second last tu ada huruf alif, waw, ya, mat. Macam mana nak cam alif, waw, ya, mat? Apabila kita jumpa alif ataupun waw ataupun ya yang tak ada tanda. Contoh, macam dalam contoh ni, itu adalah tanda. Itu adalah indikator. Itu adalah satu macam signboard bahawa itu adalah huruf mat yang wajib kita baca dengan kadar panjang lebih satu harakat. So, berapa bacaannya? Ketika wakaf dibaca dengan 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat pun boleh untuk bacaan waw al-jawf. Walaupun ketika wasal ataupun ketika kita nak baca sambung dengan perkataan ataupun huruf selepasnya, ataupun ketika kita membacanya dalam bentuk bacaan asal, kita akan baca waw al-jawf ni dengan bacaan mat 2 harakat sahaja. Ya'maluna. Bacaan asal. Ikut baris asal. Okey. Bacaan asal ataupun kita kata bacaan ketika wasal. Wasal ni maksudnya bacaan ketika kita menyambung bacaan dengan perkataan lepas dia. Kita tak nak berhenti. So kita akan baca waw tu 2 harakat aja, tak boleh lebih langsung. Lebih salah. Kurang pun salah. Ya'maluna. Ketika wakaf, 2 perkara yang berlaku. Yang pertama, huruf last sekali, huruf yang terakhir dibaca dengan baris mati. Huruf second last, sekiranya ada huruf alif, waw, ya, mat, maka huruf alif, waw dan ya, mat itu akan dibaca dengan makhraj al-jawf, keluar bunyinya dengan kadar 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat pun boleh. So boleh pilih mana satu yang kita suka lah. Okey. Boleh tidak menjadi satu kesalahan, dibaca dengan kadar 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Tidak menjadi satu kesalahan. Yang menjadi kesalahannya ialah apabila kita merojak-rojakkan bacaan. Merojak-rojakkan kadar bacaan panjang. Contoh yang saya masukkan dengan rojaknya, ayat yang pertama kita akan baca 2 harakat contoh. Ayat yang kedua kita baca 4. Ayat ketiga kita wakaf dengan 6 harakat. Yang itu tidak dibenarkan sama sekali. So kalau kita memilih untuk membacanya dengan 2 harakat, maka kita akan membacanya dengan keseluruhan bacaan. Setiap ayat tu kita akan wakaf dengan 2 harakat semua, seragam. Kalau kita nak pilih 4 harakat, maka kita akan wakaf 4 harakat ke semua, untuk semua bacaan. Kalau kita pilih 6, daripada awal ayat pertama tu kita wakaf dengan 6 harakat, maka ayat kedua, ketiga dan berikutnya kita akan wakaf ke semuanya dengan kadar mat ataupun dengan kadar panjang 6 harakat ke semuanya. Tak boleh kejap 2, kejap 4, kejap 6, lepas tu 2 balik. Tak boleh. Kalau 2, 2 semua. Okay? Kalau 4, 4 semua, 6, 6 semua. Macam tu. Okay, jelas itu poin yang penting yang ramai, setahu saya lah, yang setakat saya temui, ramai yang tak tahu. Ramai yang tak pastilah, tak pasti. Okay. Kemudian, walaupun begitu, kita boleh memilih antara 3 bentuk bacaan panjang, 2, 4 ataupun 6. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat saya sekalian, bacaan mat ataupun bacaan panjang yang afdal adalah 6 harakat. Bacaan mat yang afdal adalah 6 harakat. So 2 boleh, 4 boleh, tapi yang afdalnya 6 harakat. Yang cantiknya kata guru saya 4 harakat. Beza Afdal 6, cantik 4. Kenapa cantiknya 4? Kerana kebanyakan bacaan mat kita yang melebihi 2 harakat dibaca dengan kadar 4 harakat. So bunyi seragam lah. 4, 4, 4, 4 macam tu. So nampak cantik, seragam. Tapi afdalnya 6. 2 tak salah. Okay, jelas Okay, so supaya kita jelas poin tu. So kita boleh memilih antara 3 bentuk bacaan panjang, 6 harakat yang afdal, 4 harakat tu kata guru saya adalah bacaan kadar panjang yang cantik, sebab
banyak bacaan mat kita, bacaan mat ataupun bacaan panjang yang melebihi 2 harakat, bacaan panjang yang melebihi 1 harakat dibaca dengan 4. Banyak bacaan mat kita yang baca dengan 4 harakat. So kalau kita baca ni, walaupun boleh pilih 2, 4, 6, tapi kalau kita baca 4, cantik dah bunyinya. Ya, ini 4, banyak bunyi 4, 4. Macam tu maksudnya. Jelas Okey, kita sambung bacaan. Untuk kaedah bacaan waqaf yang ketiga. Okey? Okey. Wa hum yas'aluna. Hum tak nak wa hum. Tak nak ha tu dibaca dengan kembang lebar. Wa hum, bukan hum tapi hum. Ha bagi depan hu. Hu mim mati. Mim mati sifat tawassul. Hum tak nak baca dengan terhempas. Wa hum yas. Hum yas. Tak nak hum. Hum. Tak nak dikeraskan mim tu. Bunyi macam terhempas, terhentak, terhentak. Wa hum yas. Hum yas. Lembutkan. Wa hum. Tak nak baca juga dengan wa hum. Tu kembang. Guru saya kata apa salah kembang sangat ha tu. Ha tu kecil comel je. Guru saya kata. Ha tu kecil comel je. So kita baca dia dengan kecil comel. Sebab dia duduk pada kedudukan makhraj yang paling bawah sekali. Kita pernah bincang dulu kan. Duduk makhraj paling bawah. Satu rumah. Satu makhraj dengan huruf hamzah. Wa hum yas. Hum bukan hum. Wa hum yus'alun. Okey. Kita beri 4 lah Kita beri 4 Wa hum yas. Wa hum yus'alun. Okey. Kita cuba pilih 4 lah. Untuk penyeragaman. Untuk memperindahkan bacaan. Okey. Walaupun begitu, 2 tak salah, 4, 6 pun tak salah. Dan 6 adalah bacaan mad yang afdal. Okey. Tapi saya pilih bacaan yang tengah-tengah lah. Kita pilih 4 Wa hum yus'alun. Seterusnya. Afahum yu'minun. Boleh? Afahum yu'minun. Afala ta'qilun. Allamal Qur'an. Wa an alqi asak. Kita matikan kaf Wa an alqi asak. Kullu man 'alaiha fan. Okey, matikan nun Tengok nun ni bagi 2 bawah. Ni contoh macam yang saya sebutkan tadi. Bila kita waqaf pada huruf terakhir berbaris atas, bawah, depan ataupun berbagi 2 bawah ataupun berbagi 2 hadapan, maka huruf yang terakhir dibaca dengan baris mati. Okey. Kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahmanir Rahim. Fakaifa kana nakir. Wallahu khairur raziqin. Okey, boleh Kita ke bahagian yang kedua. Sebelah bawahnya. Masih lagi dalam muka surat yang sama, iaitu muka surat 66. Okey. Okey, 66 Okey. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Okey, boleh Sekali lagi. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Ni pun sama. Ba bagi bawah, bi ha mati. Bihhu. Sebab ramai yang membacanya dengan fasabbih. Fasabbih tak nak. Itu Melayu punya slang. Beh. Dia fasabbi. Ba bawah bi ha. Bihhu. Tak nak beh fasabbih bukan. Fasabbih. Okey, sekali lagi. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Seterusnya. Wala muttakhidhati akhdan. Wala muttakhidhati akhdan. Okey, seterusnya. Wal taffatis saqu bis-saq. Okey, seterusnya. Qalqalah kita wakafkan pada huruf las, qaf,
Bila kita wakaf pada qaf, qaf dibaca dengan baris mati. Bila qaf berbaris mati, datang padanya sifat lantunan, sifat qalqalah. Sekali lagi. Waltafatis saqu bis-saq wa yusari'una fil khairat. Okey, seterusnya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Okey, seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, ni biasa kan? Surah Fatihah ni ramai baca dengan tak nak baca ihdinas, bukan tapi ihdinas siratal mustaqim. Kadzalika najzil zalimin. Najzi, lepas tu masuk dha, tekan pada dha. Najzi zalimin. Sekali. Kadzalika najzi zalimin. Okey, seterusnya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Fama lakum kaifa tahkumun. Okey, alhamdulillah kita ke muka surat 67. Okey, insya-Allah kita tamatkan bacaan muka surat ni lah pagi ni Okey, boleh Okey, muka surat 67 masih lagi kaedah bacaan yang ketiga. Betul kaedah bacaan yang ketiga. Kaedah wakaf. Kaedah bacaan ketika wakaf yang ketiga. Kaedah yang ketiga bacaan ketika wakaf. Okey. Ada huruf sin dan sod sini Okey, ada dua huruf, sod dan sin. So kita akan pilih huruf yang kita akan baca dengan huruf yang berdekatan dengan baris. Huruf sod Kita akan baca dengan bacaan huruf sod. Okey. Qiraat lain ataupun riwayat lain macam saya pernah nyatakan sebelum ni masa awal-awal dulu, pernah saya sebut Pernah saya rasa Al-Quran yang satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang satu diturunkan dengan beberapa versi bacaan. Yang ulama menamakannya sebagai cabang ilmu bacaan qiraat. Okey, ada bacaan qiraat. So ada beberapa versi bacaan, bukan yang dicipta, yang dimodify, bukan, yang diajarkan sendiri oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak versi. So bacaan kita di Malaysia ni insya-Allah nanti sebelum kita masuk Quran, nanti dah habis buku ni, nanti sebelum masuk Quran saya akan terangkan, kita akan kongsikanlah. Kita akan ceritakan seberengkas insya-Allah tentang sanad bacaan. Ada qiraat dan juga ada riwayat. Bahasa mudahnya ada beberapa versi bacaan. So versi bacaan yang lain, qiraat dan riwayat yang lain, ada yang membacanya dengan bacaan sin. Dia akan baca Musa, Musai. Kita akan membaca dengan, kita punya qiraat riwayat membaca dengan huruf sad. Musa. Okey, so kita akan baca dengan huruf sad Musa. Sin tu adalah bacaan bagi riwayat yang lain ataupun bagi versi bacaan yang lain. Okey, kita takut ada yang confused. Okey, so kita akan pilih bacaan kita dengan bacaan huruf sad. Ataupun yang mudahnya adalah kita pilih bacaan huruf yang berhampiran dengan baris. Okey, kita sambung bacaan. Humul musaytirun. Okey. Humul musaytirun. Okey. Wala bi'sal ashir. Maliki yaumiddin. Wa Isa wa Ilyas. La'allakum tuflihun. Ila baitil atiq. Hum fiha khalidun. Okey, seterusnya. La'allakum tashkurun. Wa basyiril mukhbitin. Okey, seterusnya. Walillahi aqibatul umur. Seterusnya, fi makanin sahiq. Wa basyiril muhsinin. Fakul afala tattaqun. Okey.
Kita ke bahagian yang kedua, sebelah bawah. Masih lagi dalam muka surat 67. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang ni tadi kita baca dengan sod. Sebab apa? Sod bukan sebab apa sebenarnya. Kita baca dengan sod sebab riwayat kita membacanya dengan sod. Ataupun kita versi bacaan kita mengikut riwayat yang dibaca oleh orang Malaysia, Asia Tenggara, kita akan baca dengan sod. Ataupun versi bacaan kita baca dengan sod. Yang ni kita akan baca dengan sin. Untuk kita mudah nak ingat, kaedahnya ialah kita pilih huruf yang berhampiran dengan baris. So ini sin yang dekat dengan baris. Bukan sebab dia dua benda yang berbeza. Kita membacanya dengan sin bukannya sebab sin tu dekat dengan baris. Bukan. Kita membacanya dengan sin kerana riwayat kita ataupun riwayat dan juga qiraat kita membacanya dengan maaf. Riwayat itu yang lebih tepat. Riwayat kita membacanya dengan bacaan sin. Itu yang tepat. Sebab Al-Quran adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang wajib diikuti. Okey. Sebab kadang-kadang bunyi macam sama kan. Sebab apa baca sin? Sebab sin dekat dengan baris. Bukan sebab sin dekat dengan baris. Sebab itu adalah bacaan mengikut riwayat kita. Sebab seperti mana yang sampai bacaannya melalui para ulama silam dulu-dulu datang, versi bacaan kita tu yang sampai ke Malaysia dibaca dengan kaedah ataupun dengan bacaan huruf sin. Bukannya disebabkan oleh kerana sin tu dekat dengan baris. Sebab apa baca dengan sin? Kerana riwayat kita ataupun versi bacaan kita dibaca dengan sin. Itu sebab yang tepat. Formula nak ingat, kita pilih huruf yang dekat dengan baris. Itu formulanya untuk kita mudah ingat. Okay, so dua benda yang berbeza. Sebab saya pernah dengar dia kata kita kena baca dengan sin, yang ini baca dengan sin, ini baca dengan sod sebab kita baca huruf yang dekat dengan baris. Itu bukan sebabnya. Itu adalah satu kaedah formula yang dibuat untuk bantu kita mudah nak ingat. Kalau kadang confuse kan, ada dua huruf ni baca mana? Kita baca huruf yang kita pilih huruf yang dekat dengan baris. Tapi itu bukan sebabnya. Itu untuk mudahkan kita nak ingat bila kita nak baca. Sebabnya kerana bacaan kita ataupun riwayat bacaan kita dibaca dengan sin dalam perkataan ini dan dibaca dengan sod mengikut riwayat ini. Itu sebenarnya. Seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Sebab Nabi membacanya sedemikian. Nabi baca banyak versi bacaan. Kemudian versi bacaan yang Nabi ajar pada sahabat, dia ajar pada alim ulama, tabi'in. Kemudian sampai ke Malaysia, bacaan yang sampai kepada kita ada bacaan yang dibaca dengan sod untuk bacaan ini dan bacaan yang dibaca dengan sin untuk bacaan ini. Itu Alhamdulillah, terima kasih Puan Shimah. Terima kasih banyak Puan Shimah. Okey, so kita bacakan sin untuk bacaan ni. Okey, sekali lagi kita baca. Tak baca lagi tadi kan? Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsu. Sin bukan wa yabsu. Itu bacaan riwayat lain ataupun versi bacaan lain. Kita baca dengan sin. Wa yabsu. Okey, su sin. Tadi so, bimusa, bukan bimusa. Beza. So dengan sa. Kita membaca dengan so. Riwayat lain ataupun versi lain membacanya dengan sin. Untuk ni pula terbalik. Kita baca dengan sin, riwayat lain. Versi lain pula baca dengan sod. Okey? Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okey. Selamat datang Cik Azman. Cik Azman man Okey, seterusnya. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut wa kathirun haqqa alaihil azab. Okey, seterusnya. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Seterusnya. Wal tawafu bil baitil atiq. Seterusnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Seterusnya. Dzalika huwadh dhalalul ba'id.
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ. Okey, yang tanda macam V terbalik, V sengit tu, V tumbang tu, V saya panggil V sengit, V terbalik. Bukan terbalik ni, V tumbang. Okey, V sengit itu adalah sebenarnya ya. So bila wakaf kita akan baca dia dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 riyin. Okey. Wa idh auhaitu ilal hawariyin. Seterusnya yang terakhir dha'ufat talibu wal matlub. Sekali lagi. Dha'ufat talibu wal matlub. Alhamdulillah. Okey. Setakat itu dulu untuk pagi ni. Okey, insya-Allah kita akan bertemu malam nanti waktu yang sama. 9 tak boleh, pukul 9 tak sempat. Sebab isyak kita dah lewat sikit. Untuk pada barbang ini 8.45 isyak. So insya-Allah kita akan jumpa malam ni. Malam ni kita akan bertemu pada pertemuan kita yang ke-77. 77 double 7 Insya-Allah malam ni kita akan sambung bacaan kita di muka surat. Tadi kita dah habis muka surat 67. InsyaAllah malam ni kita akan sambung bacaan di muka surat 68. Masih lagi tilawah tahap 2. Menggunakan buku tilawah tahap 2. Okey, bacaan 68. Hari ni, pagi ni, kita dah baca 3 kaedah bacaan ketika wakaf. Kita dah sama-sama tengok, bincang dan membaca 3 kaedah bacaan ketika wakaf pagi ni iaitu yang pertama tadi, apabila kita wakaf pada apa saja huruf yang berbaris 2 atas diikuti dengan alif, yang pertama. Kemudian kita wakaf pada huruf apa saja huruf yang berbaris 2 diikuti dengan ya, kaedah wakaf yang kedua. Kemudian kaedah wakaf yang ketiga ni ialah apabila kita wakaf ataupun kita memberhentikan bacaan pada apa saja huruf yang berbaris atas, bawah, depan ataupun bagi 2 bawah dan juga bagi 2 depan. Okey, alhamdulillah. So insya-Allah malam nanti kita akan sambung bacaan di muka surat 68. Okey, muka surat 68 masih lagi dalam topik kaedah bacaan ketika wakaf. Kita akan masuk kaedah bacaan ketika wakaf yang keempat malam nanti. Kita akan tengok malam nanti kita akan mulakan bacaan perbincangan kita dengan kaedah bacaan ketika wakaf bagi bacaan lin. Bila kita wakaf pada huruf lin, bagaimana bacaannya, insya-Allah. Dan ada banyak lagi insya-Allah. So pagi ni kita baru sempat baca 3 kaedah, 3 cara bacaan ketika wakaf. InsyaAllah malam nanti kita akan sambung lagi dengan kaedah bacaan ketika wakaf yang keempat, 5, 6 dan seterusnya insyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Kamarul Zaman, terima kasih Kak Sakinah, terima kasih mak saya dia. Okey, ni mak saya Puan Fazilah Husin ni mak. Terima kasih Puan Shimah, terima kasih Puan Shimah, terima kasih Puan Nur Hayati. Terima kasih buat semualah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Sebelum berpisah, seperti mana biasalah, saya pohon jutaan kemaafan. Kalau ada salah silap, ada kesalahan dalam kaedah sebutan saya, dalam kaedah bacaan saya, dalam kaedah penerangan saya. Kalau ada salah silap, saya minta maaf dan saya mengalu-alukan sebarang teguran. InsyaAllah boleh tegur. Saya pun macam saya sebut, saya pun masih belajar lagi. Masih belajar dan mengajar. Masih mengajar dan berterusan belajar tanpa henti. Okey, so kita masing-masing berusaha untuk memperbaiki bacaan kita insyaAllah. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni, hari Minggu kan. Hari ni hari Minggu, esok hari Minggu. Dan hari Minggu ni sama ada yang sambung tidur pun ada, yang keluar pergi pasar ada, yang jogging ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk bersama-sama dengan saya dalam sesi FB Live ni. So saya begitu menghargainya dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan saya mendoakan Allah mengganjari tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dengan sebaik-baik ganjaran insya-Allah. Amin Allahumma amin. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu malam nanti lepas solat Isyak dalam 9.15 minit malam. Okey, malam nanti kita akan bertemu lagi sekali 9.15 minit malam. Insya-Allah kita akan sambung bacaan di muka surat 68 dengan kaedah wakaf yang keempat pada pertemuan kita yang ke-77 insya-Allah malam nanti. So saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih Puan Mariani Saleh, terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.